wa uritun nar. Aku tengok dalam neraka, kata Nabi, wa uritun nar. Aku tengok dalam neraka, falam ara manzara kal yaumi qattu afzaq. Kata dia, aku tengok di dalam neraka dan tidaklah aku nampak pemandangan falam ara manzaran kal yaum qattu afzaq wa ra'aitu aktsara ahliha an-nisa, kata Nabi. Aku tengok dalam neraka dan tidak ada pemandangan yang lebih mengerikan melainkan pemandangan di dalam neraka pada hari itu. Wa ra'aitu, dan aku nampak aktsara ahliha, kebanyakan penghuni neraka, an-nisa, adalah daripada orang perempuan, kata Nabi. Lalu sahabat bertanya, ya Rasulullah, kenapa ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, bikufrihin, kerana sebab kekafiran mereka. Kekafiran mereka. Nampak tuan-tuan, sahabat-sahabat Nabi ini kekafiran. Kekafiran kepada Allah, ya Rasulullah. Kalau tengok kan orang perempuan suruh pakai tudung, bukan setakat bertudung, berpurdah mereka pakai. Bukan setakat mereka ni paling rajin puasa. Puasa sunat setiap Isnin Khamis 3 hari dalam sebulan. Orang perempuan paling rajin puasa. Orang perempuan paling rajin buat Quran awal. Laki-laki jarang. Hak duk baca Quran banyak perempuan. Yang datang kuliah muslimat penuh. Kuliah asar, kuliah duha. Yang rajin sedekah pun perempuan. Dibukanya gelang emas, dibukanya gigi emas. Macam mana perempuan jadi ahli neraka pula, ya Rasulullah? Ni soalannya. Sedangkan kalau kita tengok sekarang ni tuan-tuan, orang perempuan yang mendahului dalam buat baik ni. Nak sedekah pun depa, bela anak pun depa, beranak pun depa, bela mak mertua pun depa, bela mak kandung pun depa, semua orang perempuan. Tang mana pula yang jadi ahli neraka ni? Nabi kata bikufrihinna, sebab kekufuran mereka. Adakah kekufuran kepada Allah? Tak. Nabi sebut yakfurna al-ashir wa yakfurna al-ihsan. Mereka itu mengingkari kebaikan suami mereka dan mereka mengingkari kebaikan orang lain. Tu dia tuan-tuan. Salah satu punca yang masuk neraka ni ialah mengingkari kebaikan suami. Hanya dengan sekali suami buat salah, kebaikan 30 tahun lupus, pangkah terus. Bila suami buat satu kesalahan, dia pangkah terus. Terus masuk dalam Facebook, suami tak guna. Terus tulis dalam status, apa malang aku dapat suami tak guna, 1 sen tak guna. Padahal jam yang dia pakai suami dia hadiahkan. Handphone yang dia tulis dalam Facebook tu, handphone tu pun suami bagi kat dia. Malah dia tengah duduk atas sofa, suami dia yang bayar hutang sofa. Saya sampai awal, bertolak awal tapi sampai lambat. Jalan jam. Sepanjang saya duduk jam tu tuan-tuan, daripada juru, sebelum juru, batu kawan apa semua tu. Berapa banyak saya tengok suami-suami laki-laki yang naik motor. Yang naik motor hujan, cari duit, naik motor, pakai helmet, pakai baju hujan, naik. Tu belum masuk lagi yang duduk bawah jambatan tunggu hujan seriat. Nak sampai ke kepala batas ni, tahu apa banyak tuan-tuan yang saya jumpa tadi, hak naik motor lah, tak kerja apa tak tahu lah, daripada pulau tu turun daripada
jambatan. Bukan sehari, berhari-hari cari duit. Belum masuk lagi yang beg hijau di belakang, kotak oren di belakang, kotak merah, jambu merah, hati pink color, duk hantar nasi ke orang, hantar lauk ke orang, hantar makanan ke orang, lambat hantar kena maki pula. Tengah-tengah malam baru balik. Tuan-tuan tengok hak driver Grab kena bunuh, mayat kena bunuh dalam bonet kereta, sumbat. Cari duit. Untuk siapa tu? Untuk isteri, untuk anak-anak. Bila bergaduh, isteri kata abang tu memang tak boleh harap. Abang tu memang masa bergaduh tak ada abang dah, hang terus bergaduh di mahkamah, hang 30 tahun, 15 tahun, 10 tahun. Yang hak laki ni jenis baik tu, tak boleh harap jantan tak guna. Kau tak baca lah hadis ni? Dah betul Ustaz. Memanglah dia bagi makan beras tu tanggungjawab dia. Memanglah dia bagi rumah kat saya tu tanggungjawab dia. Siapa pula? Tapi hak dia bergatai tu jahat dia, bukan tanggungjawab dia. Dia bergatai satu tapi dia baik 100 kak. Akak tak boleh tengok baik dia hak 100. Serupalah abang-abang pun. Isteri kita tu punya baik. Sekali dia buat salah, kita pelempang dia pasal apa? Pi terajang dia pasal apa? Pi tolak dia jatuh. Kepala ni kena dekat bucu meja ni. Terbelah kepala ni. Pasal apa yang abang pi tolak? Mulut jahat Ustaz. Saya hilang sabar dah. Hilang sabar apa? Dia beranak 8 anak hang dia beranak. Hang lupa jasa dia. Kurang ajar sangat. Tu ya bagi dia. Bagi sekali. Siapa suruh bagi? Pak saya. Elok. Hang dengan pak hang sama ya. Tak bolehkah bila ada krisis dalam rumah tangga, jangan tengok buruk, tengok baik dulu. Bila kita duk tengok kepada buruk dia, habis. Nabi kata yang aku nampak dalam neraka, yang perempuan ramai tu pasal apa? Yakfurnal ashir wa yakfurnal ihsan. Lau ahsanti ila ihdahunna ad-dahra kullahu thumma ra'at minka syai'an qalat ma ra'aitu minka khaira qattu. Kata dia, jika engkau berbuat baik kepada salah seorang di antara mereka bertahun-tahun lamanya, kemudian mereka melihat darimu sesuatu kesalahan, maka mereka mengatakan, aku tidak pernah lihat kebaikan daripada kamu wahai suamiku. Maka perempuan yang macam ini dipanggil apa? Yakfurnal ashir. Kufur kepada suami dia, kufur kepada nikmat yang suami dia bagi pada dia. Maka batallah segala amalan ibadat yang perempuan tadi buat. Walaupun duk puasa tiap-tiap hari, baca Quran tiap-tiap Quran awal, duk sedekah siang malam, tapi tak hormat kepada suami dia, membatalkan segala pahala dan ibadat yang dia buat. Masya Allah. Sekebaikan kadang-kadang kita lupa. Kita ni duk buat benda baik sekali, dia mari duk buat baik banyak kali, mai sekali hak satu benda tu menjadikan kita hilang pertimbangan. Maka kita pun kata dekat dia benda-benda yang menyakitkan hati suami. Kadang-kadang ada suami yang jenis dia tak kata apa, dia mata duk tengok TV JDT lawan Terengganu, tapi hati ni duk merekam, hati ni duk menangis. Dia bukan duk tengok tuan-tuan bola tu, mata aja tengok bola, tapi hati duk teringat apa hak isteri kata. Pak hang kali harap apa?
Pak hang tu kan belah mak. Anak-anak sambil duduk makan nasi, duduk dengar mak dia duduk cakap. Harapkan pak hang, pak pun tak ada. Pak pun tak ada, dia kata. Okey ustaz, kalau betul suami tu tak betul, macam mana cerita tak? Baik, ada syarat ni. Oi, 3 pelajaran kita baca malam ni, tiga-tiga ada syarat. Nak keluar daripada rumah ada syarat dia. Nak pakai minyak wangi tadi ada syarat dia. Seorang isteri nak kata kepada suami dia pun ada syarat dia. Apa syarat dia yang boleh mengatakan pada suami yang suami itu tak betul? Dan apa yang menjadikan amalan batal pahala? Amalan itu akan jadi batal pahala seorang isteri bila dia kata pada suami dia secara umum, memang selama ni pun abang tak jaga saya pun. Memang selama ni awak ada tanggung saya. Memang selama ni awak ada kisah ke tentang saya? Tak ada kan? Tu cara tu. Yang ni yang merosakkan pahala isteri ni. Dia cakap overall. Tapi kalau isteri tadi bercakap khusus, abang selama ni memang abang bagi makan saya, memang abang jaga makan minum kami anak beranak. Tapi saya nak komplain satu je, abang tak hormat mak saya. Yang tu tak apa. Ada selama ni abang hormat mak saya. Mak saya datang, ada abang salam dengan dia, ada abang tegur dia, abang makan dengan dia, dia ada. Mak sampai abang keluar, mak keluar abang sampai. Yang tu tak membatalkan, sebab dia tak menafikan baik suami dia. Saya tak nafikan, saya pergi umrah abang bawa, saya pergi haji pun abang bawa, terima kasih abang. Tapi saya nak komplain, abang suka menjatuhkan air muka saya depan kawan-kawan saya. Saya pun ada maruah bang, abang suka condemn saya. Saya malu bang. Yang tu tak apa, sebab dia tak menafikan kebaikan suami dia. Dia tak menafikan. Tapi kalau suami dia buat baik dan isteri kata overall, abang minta maaf lah, abang terlupa. Abang tu memang selama ni abang dah ingat ke? Dekat bini abang ni pun abang tak ingat, anak-anak abang lagi abang tak ingat. Apa benda yang abang ingat? Yang tu yang batalkan semua pahala dia. Sebab dia balon semua sekali, suami tak pernah ingat pada dia. Jadi akak-akak, kalau tak puas hati pada suami, cakap spesifik. Spesifik tang mana yang akak tak puas hati pada dia. Abang ni baik, cakap lemah lembut. Abang tak pernah garang dengan saya. Abang tak pernah abaikan nafkah untuk saya. Tapi saya nampak abang ni dah terlebih sangat bidang kerja. Abang jarang duduk di rumah. Abang, kami anak beranak ni pun abang perlukan abang di rumah. Yang tu tak apa. Ni pi cerita dekat mak yang duk teriak saya liha. Tak tahulah mak puan malang nasib cek. Tuhan uji cek lagu ni, dapat laki pun tak guna. Tak guna sungguh ke? Tahulah mak tak nak peduli kita kan. Tak tahu. Laki hang tu macam pak hang gak. Contohnya entah. Dia tak pernah peduli kami mak. Bayang cek sendiri pergi cari ikan. Mengir tepi jalan. Duduk tepi parit cari ikan uat. Pergi naik apa? Pergi naik motor. Motor siapa? Motor dia. Motor dia. Minyak dia apa? Entah mana yang dia tak peduli kan hang. Dia cuma tak bagi ikan kan hang. Hang nak pergi cari ikan, kan Ustaz Kazim kata dah dulu, hang nak keluar rumah pergi cari makan, diharuskan walaupun suami tak izin, sebab hang nak cari makan. Tapi jangan hang kata pula laki cek tak peduli cek mak dia bukan bagi makan apa kat cek. Tu hang main sini naik apa? Naik Viva. Viva sebab beli. Dia. Bulan-bulan sebab bayar. Dia. Baru ni bukan protek mampu ke? Dia bayar. Tu hang kata dia tak peduli hang pasal apa?
Kalau rotek dia mampu, dia tak peduli dengan hang pun mampu sekali. Sebab tu akak kena jangan balung semua. Dia tak peduli kat encik boy. Tengah dah tak peduli kat encik tu, baramah petus berlaga dengan dahi ni. Baramah tu beli. Dia tak peduli apa. Tu baramah hang tu. Baramah ni hari tu ni antara ni tutup pandai tutup pula. Yang ni hak Nabi marah ni tuan-tuan. Jadi kalau tak puas hati, sebut spesifik tak apa. Pergi cakap dekat dia. Mak oi, suami cik tu semua bagus, tak ada komplain apa mak oi. Habis tu dia tak layan cik. Nafkah cukup, baju cukup, rumah cukup, kereta cukup, televisen cukup, blender cukup. Habis tu yang tak cukup, dia tak pernah sentuh cik. Lah, tu yang anak hang dua orang tu siapa sentuh orang lain? Sudah tuan-tuan. Tak pernah faham, tak faham sudah tuan-tuan. Tu gila babi rumah dia tuan. Dia tak pernah sentuh cik. Lepas-lepas dapat hak nombor 2 tu sampai lah tak pernah pegang sentuh apa pun tak. Yang tu boleh mengadu. Boleh mengadu kat pejabat agama. Suami saya tak sentuh saya. Pak saya apa tak sentuh? Tuan Qadhi panggil. Saya dapat aduan, isteri awak mengadu, awak tak sentuh dia. Pak saya apa? Awak sakit? Sihat. Pak siapa yang awak tak pegang dia, tak tidur dengan dia sebab apa? Awak ada masalah kelakian? Tak ada. Habis tu? Tahu saya rasa macam mana tau? Rasa tak tahu, tak tahu. Tak boleh tengok dia. Bila tengok jadi macam mana tahu? Tak tahu. Ada tak tahu. Tuan Qadhi kata tak apa hang cerai dia, saya boleh ambil dia. Ni pun tak guna punya Tuan Qadhi juga. Jahat punya Tuan Qadhi ni. Sebab ada sihir. Ada sihir memisah. Ma yufarriqu bainal mar'i wa zawji. Sihir yang memisahkan suami isteri. Bila tengok jadi benci, bila tengok jadi benci. Ada kes yang tak boleh tidur dengan isteri dia sebab isteri dia tu nusyus. Sebab tu dia tak tidur. Dia pergi jumpa Tuan Qadhi, dia kata, "Tuan, isteri saya nusyus. Buat apa saya nak tidur dengan dia? Dia tak hormat saya." Dia keluar rumah tak minta izin, dia keluar dengan jantan tak minta izin, dia ada WhatsApp group semua jantan belaka. Saya dah tegur banyak kali, dia tak mau juga. Saya tegur banyak kali, dia duk buat juga. Saya malas pegang dia. Ada sebab. Sebab tu ada sebab suami tak tidur dibenarkan, dan ada sebab yang tidak dibenarkan. Yang tu pelajaran akan datang. Bila masa wajib suami pilihan isteri, dan bila masa tak wajib. Abang-abang kena layan isteri. Jangan duk faham isteri je kena layan kita. Kita pun kena layan dia. Wajib atas kita. Tapi ada masanya tidak wajib. Bila? Gitu. Wajib isteri layan suami, tapi ada masanya tidak wajib. Bila? Sebab ada isteri tak layan suami sebab dia kata suami tak semayang. Kak tidur asin. Tidur asin saya, dia tidur atas, kak tidur bawah. Awak tak tidur sekali, katil sebilik semua. Dia dengan Tuhan pun tak semayang, buat apa? Dia dengan Tuhan pun tak layan, kita nak layan dia buat apa? Fasik. Fasik dia buat lelaki dah. Berapa lama lah? Tak tahu. Malah fikir orang tak. Dia puasa pun tak, dia suruh kita layan dia. Dia kata tak layan dia berdosa. Dia tak puasa, tak berdosa. Kau tak kira mampu pergi dia. Cendaknya cakap makcik. Okey. Sebab tu saya katakan tadi tuan-tuan yang saya hormati, kadang-kadang lidah kita menjadikan kita dimasuk neraka. Padahal amalan lain bagus lah. Amalan tuan-tuan main semayang berzikir, amalan tuan-tuan main awal masjid pahala, amalan tuan-tuan kuliah maghrib hulu hilir bagus dah. Tapi selek kita, masalah kita dengan isteri kita, yang tu menjadikan rosak kita di hari kiamat. Baca Quran dah rajin, berzikir dah rajin, pakai jubah dah bagus dah, pakai jubah dah bagus dah,
kain rida ni sentiasa 24 jam atas bau ni, bagus dah. Yang tak bagus apa? Dia ambil kain rida tu, dia balun isteri dah. Tuan-tuan tak jumpa lagi kes tu. Isteri dia mengadu kat saya, tuan-tuan. Dia sepak isteri dia tang perut, menggolongsor isteri dia masuk wakati. Serban sama bersuara dengan bakui. Tapi bak terajang isteri dia, Allah, kalah John Cena. Saya kata, kak pi jabat agama, pi report. Sebelum tu pi balai polis, report. Lepas tu pi hospital, report. Lepas tu bawa pi mahkamah. Pi mahkamah. Ustaz suruh buat apa? Buat apa lagi? Cerai, buat apa? Tapi kau tak mau cerai. Kalau tak mau cerai, sabar. Kau tak sabar lah Ustaz. Kalau tak sabar, cerai. Kau tak mau cerai. Sabar. Tak mau tak nak sabar Ustaz. Kalau gitu cerai. Kau tak mau cerai Ustaz. Saya hilang sabar kau. Hak mata kau bengkak, perut kau pecah usus, kau nak sabar apa lagi? Cerai ni menyelesaikan masalah yang banyak tak boleh selesai waktu hidup bersama. Dengan cerai banyak masalah boleh selesai. Begitulah mati menyelesaikan banyak masalah. Tapi orang tak mau mati. Tak maulah mati, tak mau mati. Padahal mati ni menghilangkan banyak benda-benda dunia ni, duduk dalam kubur aman. Tapi dengan syarat kita buat bekal banyak-banyak. Bila mati kita duduk dalam kubur memang aman. Tapi kalau amalan tak ada, lagi susah daripada atas dunia ni.